Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال صلى الله عليه وسلم وهو بعض الحديث جزء من الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, yang dimuliakan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, InsyaAllah pada rakaman kali ini khususnya kepada ahli qaryah, ahli jamaah Surau As-Sadikin, Taman Desa Sentosa, dan seterusnya kepada semua muslimin muslimat yang mendengar dan juga mengikuti rakaman ini. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesihatan, nikmat keamanan, nikmat meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini dengan ketenangan dan juga bebas daripada penindasan dan juga ketakutan. Di antara pelbagai nikmat yang dikurnia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara dalam banyak-banyak nikmat Allah, nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang paling besar yang hanya dikurniakan kepada orang-orang yang Allah Taala kasih. Sementara nikmat dunia diberikan kepada sesiapa sahaja, sama ada orang itu Allah Ta'ala suka ataupun tidak. Bahkan ada dunia ini kenikmatannya memang diberikan tanpa ada sebarang halangan, tanpa ada sebarang batasan kepada orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kufur kepada Allah. Kerana memang dunia ini dijadikan sebagai syurga kepada orang-orang kafir dan penjara bagi orang-orang beriman. Maka apabila seseorang itu di dunia ini, kita lihat penjara dunia ini banyak batasan-batasan, banyak peraturan, banyak larangan, dan perkara yang boleh dibuat, yang boleh dinikmati pun sangat terhad, dan bukan kenikmatan yang betul, bukan kenikmatan yang sama seperti di luar. Kerana memang tujuan itulah keadaan penjara. Namun begitu, syurga yang sebenar, kenikmatan yang sebenar, yang tidak ada batasannya, yang hakiki, hanya akan dikecapi oleh orang-orang beriman kepada Allah di akhirat nanti, di syurga nanti yang kekal abadi, yang sebenar-benarnya. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang hanyalah satu permainan, main-main dan juga senda gurau. InsyaAllah pada rakaman kali ini kita akan sambung pengajian dan juga pembacaan daripada kitab Mustika Hadis, pada hadis yang ke-38 berkaitan dengan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. An Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa
faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya nusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan daripada Hadrat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu katanya, aku ada mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala amal, yakni gerak-geri anggota zahir manusia yang disengajakan, tidak berlaku melainkan dengan adanya satu-satu niat. Dan sesungguhnya tiap-tiap seorang hanya akan beroleh balasan berdasarkan niatnya. Dengan asas yang tersebut, sesiapa yang berhijrah dengan tujuan mencapai keridhaan Allah dan Rasulnya, dan sesiapa berhijrah dengan tujuan mendapat faedah dunia, sesiapa yang berhijrah dengan tujuan mencapai keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu menyampaikan kepada Allah dan Rasulnya, ini balasan baik Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa yang berhijrah dengan tujuan mendapat faedah dunia atau dengan tujuan hendak berkahwin dengan seseorang perempuan, maka hijrahnya itu hanya menyampaikan kepada apa yang ditujunya sahaja. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-38 ini menerangkan nilai segala amal berdasarkan niat. Nilainya, apa sahaja perbuatan yang kita lakukan ini akan dilihat bergantung kepada niat. Segala amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia yang berupa amalan baik ataupun amalan yang harus ataupun amalan yang sunat, pastilah adanya niat dan mestilah dilakukan dengan niat yang betul. Barulah amalan itu akan dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan akan diberikan pahala ganjaran. Bahkan dengan niat ini juga, dengan niatlah sesuatu amalan tu sama ada akan dapat sama ada akan memenuhi perintah syarak pada seseorang ataupun tak. Contohnya, terlihat di dalam mana-mana hukum ataupun kefarduan, fardu ain, seperti bersuci, mengangkat hadas, maka wajib ada niat, dan niat itu pastilah dengan niat yang betul, dengan niat yang telah disyariatkan. Contohnya macam niat mandi. Apabila seseorang itu berhadas besar, maka dia perlu mandi mengangkat hadas besar. Jadi ketika mula air sampai ke anggota, maka hendaklah berniat seperti mengangkat hadas besar, ataupun niat mandi, sahaja aku mandi untuk antaranya niat mengangkat hadas besar. Jadi apabila dia mandi dengan meratakan air ke seluruh badan dan diawali dengan niat mengangkat hadas besar, maka dari segi hukumnya, iaitu walaupun tidak nampak, mandi macam biasa, kalau orang tengok, orang tak tahu pun mandi hadas besar dengan mandi biasa tu nampak sama saja. Tapi dengan niat mandi hadas besar itu mengangkat hadas, maka seseorang itu telah bersih daripada asalnya berhadas kepada menjadi seorang yang suci daripada hadas, dan membolehkan dia untuk sembahyang, memegang mushaf Al-Quran dan bertawaf contohnya. Berbeza dengan mandi biasa. Itu yang membezakan. Kalau seorang tu mandi sama macam mandi wajib, rata air ke seluruh badan, tapi tanpa niat, maka mandi tu jadi mandi biasa. Bahkan nanti kesannya pun pada
sehingga kesan pada air. Air yang digunakan jika mandi biasa, mandi bersejuk lah contohnya. Jika air itu tak berubah, katakanlah di tadah, air itu tak berubah, kemudian tak ada kena najis lah kan, maka air itu boleh dipakai balik untuk buat bersuci. Dan air itu tak jadi air musta'mal. Maka dengan niat itu pun akan membezakan sesuatu ibadah. Apatah lagi mana-mana perbuatan kebaikan, amal kebaikan yang besar memerlukan niat yang betul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Sama sekali tidak akan sampai kepada Allah dagingnya dan juga darah-darahnya. Tidak sampai daging-dagingnya dan darahnya, tetapi yang sampai itu ialah ketakwaan daripada kamu, iaitu dengan niat yang betul mengerjakan ibadah kurban semata-mata kerana Allah. Jadi dalam hadis yang dibacakan tadi berkenaan dengan niat. Jadi hadis ni hadis yang masyhur lah. Kalau di dalam hadis, di dalam kitab Matan Arba'in, di dalam kitab hadis Matan Hadis 40 karangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, itu ialah hadis yang pertama. Di dalam mustika hadis ini disusun pada bilangan ke-38. Dan hadis ini berkenaan dengan hijrah. Jadi ada di kalangan orang yang berhijrah di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat berhijrah. Maka ketika itu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah untuk berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Walaupun keadaan ketika itu amat mendesak orang-orang Islam dengan ditekan, disakiti, disusahkan oleh orang-orang musyrikin. Namun begitu, hijrahnya orang-orang Islam daripada Mekah ke Madinah adalah kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala, adalah kerana perintah Rasulullah, dan baginda sendiri diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah. Maka barulah baginda Rasulullah berhijrah. Bukan Nabi pindah ataupun hijrah daripada Mekah ke Madinah tu kerana sebab-sebab keduniaan. Bukan kerana sebab susah di Mekah, tidak. Ataupun bukan kerana nanti pergi Madinah dapatlah tempat yang dapatlah segala kemudahan, tidak. Walaupun penduduk Madinah, orang-orang Ansar menunggu kedatangan Rasulullah, dan memang baginda Rasulullah pun sebenarnya ada rumah yang dibuat untuk Rasulullah dah lama dah di Madinah. Dan di Madinah pula baginda ditunggu, dinanti-nantikan oleh orang-orang Madinah. Maka pastilah ternafilah orang yang berkata, kenyataan orang yang berkata baginda pun, Rasulullah pun pergi ke Madinah tu sebagai pelarian. Bukan. Nabi memang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Jika tiada perintah daripada Allah, maka pasti baginda tidak akan berhijrah. Jadi ada juga yang berhijrah di zaman Rasulullah, memang ada tujuan, memang ada bercadang ataupun memang urusannya untuk berkahwin dengan seorang wanita yang memang berada di Madinah. Maka dengan sebab itulah baginda bersabda, hadis ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, menyatakan bahawa siapa yang berhijrah untuk wanita, untuk berkahwin dengan wanita itu, maka dia akan dapatlah sebagaimana yang dia niatkan. Maka huraian daripada hadis ini, tujuan yang membangkitkan dan menggerakkan hati seseorang hendak melakukan perkataan niat itu bererti, apakah itu niat?
Niat itu berarti tujuan yang membangkit dan menggerakkan hati seseorang melakukan sesuatu perkara yang tertentu. Perasaan berbangkitnya dan tergeraknya hati hendak melakukan perkara itu. Dua pengertian. Pengertian pertama menjadi asas untuk menilai baik buruknya perkara yang hendak dilakukan itu. Pengertian yang kedua pula menjadi asas untuk diiktiraf dan dikirakan perkara yang dilakukan itu. Tiap-tiap satu perbuatan ataupun amal yang dilakukan oleh seseorang tidak didorong oleh niatnya. Dengan sebab itu, maka tiap-tiap amal yang baik dan yang buruk dinilai berdasarkan niat orang yang melakukannya. Cara menilai yang demikian menjadi asas bagi segala amal dalam Islam. Jadi kata alim ulama, sebelum kita melakukan mana-mana amalan baik, maka kita hendaklah perbetulkan niat terlebih dahulu. Contohnya untuk bersedekah, untuk membuat kebaikan kepada orang-orang Islam, membantu orang-orang susah. Maka orang yang ingin melakukan amalan yang baik itu, dia pada peringkat awal lagi perlu betulkan amalannya. Dan ketika dia membantu, ketika dia melakukan amalan itu, jika terlintas dengan sebab bisikan syaitan, dengan sebab gangguan syaitan, bahawa aku buat benda baik ni sebab aku ni bagus dan sebagainya, maka cepat-cepat dibetulkan dan juga diubah niat itu. Dan begitu juga pada selepas selesai melakukan mana-mana kerja-kerja kebaikan itu, maka dibetulkan lagi niat dan juga berdoa supaya Allah SWT terima amalan itu. Bahkan sebenarnya istighfar, kita memohon keampunan daripada Allah selepas solat, selepas menunaikan perintah Allah, selepas menunaikan amalan yang paling baik, paling mulia pun, kita diperintahkan untuk beristighfar. Astaghfirullahalazim, memohon ampun kepada Allah, walaupun baru lepas buat amalan baik, bukan baru lepas buat kesalahan, bukan baru lepas buat dosa. Kerana apa? Kerana takut ada kerana kita memohon ampun kepada Allah selepas solat, kerana dikhawatiri ada sebarang kesalahan, kekurangan, dan juga niat yang salah, niat yang lari ketika kita melakukan mana-mana amal ibadah. Ada kisah Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali radhiyallahu an, ketika dalam satu peperangan, dalam satu pertempuran, dalam satu ghazwah, maka ada satu kejadian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah dapat menumpaskan seorang musyrikin dan dah ada kesempatan untuk membunuhnya, memancung lehernya. Tetapi orang musyrikin itu sempat meludahi wajah muka Sayyidina Ali. Oleh sebab itu Sayyidina Ali telah batalkan niat dan untuk membunuh musyrikin itu, kerana apabila ditanya kerana apa, kerana Sayyidina Ali berkata, aku hanya ingin membunuh, pada asalnya memang untuk membunuh orang musyrikin kerana Allah Ta'ala, untuk meninggikan kalimah Allah, kerana berjihad di jalan Allah. Tetapi oleh kerana aku telah diludahi, maka aku takut perasaan bercampur bau antara kerana Allah, niat kerana Allah ataupun kerana marah, maka aku batalkan, aku tak jadi nak bunuh. Sehingga pada waktu ataupun dalam keadaan macam tu sekalipun, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka menjaga amalan mereka, mereka menjaga keikhlasan mereka.
contoh benar atau tidaknya niat yang didakwakan oleh seseorang. Di dalam kitab ini, dalam huraian berkenaan dengan hadis ni, diterangkan syarat ataupun bagaimana kita hendak menilai niat kita itu betul atau tidak. Katakan niat orang yang buat baik, contohnya orang yang mengajar ilmu agama, maka orang yang mengajar ilmu agama, mengajar berkenaan dengan Islam, niat yang asalnya adalah untuk semata-mata untuk menegakkan kalimah Allah, untuk menyebarkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, asalnya untuk niat untuk kerana Allah, tetapi apabila sampai masanya, maka berubah daripada untuk menyebarkan ilmu agama, meninggikan kalimah Allah, berubah kepada niat yang lain. Contohnya niat supaya dipanggil orang alim, supaya dipanggil orang yang hebat, supaya dipanggil orang yang baik. Maka itu adalah satu tanda niat itu telah pun berubah, ataupun syarat untuk mendapatkan balasan baik daripada Allah dengan amalan itu syarat itu telah terbatal. Sebelum ini kita ada dengar ataupun kita ada biasa dengar satu hadis berkenaan dengan 3 golongan yang awal yang dimasukkan, yang dicampakkan ke dalam neraka. Dan 3 golongan ini adalah golongan yang hebat, golongan yang tinggi martabatnya jika di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, namun kerana niat yang salah. Orang alim mengajar ilmu agama, apabila ditanya di padang mahsyar nanti, kenapa kamu mengajar? Maka dijawab, aku mengajar ini supaya aku menyampaikan ilmu agama, untuk menyebarkan kalimah, menegakkan kalimah Allah. Namun didustakan. Kamu ni tak benar, kamu berdusta. Kamu mengajar ilmu supaya kamu dipanggil alim, supaya kamu dapat gelaran di dunia, dipanggil di dunia, maka telah dicampakkan ke dalam neraka. Itu golongan yang memang sebenarnya tinggi di sisi Allah Ta'ala, darjatnya sangat tinggi, amalannya sangat besar. Tapi bila amalan kedudukan martabat tinggi ini, risikonya pun besar juga, risikonya pun tinggi juga. Tapi kalau kata kerja biasa-biasa ataupun golongan biasa-biasa, maka risikonya tak berapa besar. Risiko akibat dia tak berapa tinggi kalau tersalah cara. Macam itulah. Dan juga contohnya orang yang cari rezeki. Orang yang bekerja mencari rezeki dengan asal niatnya untuk mencari yang halal. Bahkan mencari yang halal ini fardu, supaya tidak bergantung pada orang lain, tak meminta-minta. Ataupun niat asalnya untuk membantu, niat bekerja, cari harta tu untuk membantu orang yang susah, beri sedekah kepada orang fakir miskin, menyambung silaturahim. Namun apabila sampai masanya, maka jika tidak melakukan perkara-perkara ini, maka itu adalah satu tanda niatnya tidak betul, ataupun niatnya dah tersalah. Maka dengan itu, sesiapa sahaja yang melakukan amalan-amalan yang baik, seperti bersedekah, seperti membuat kebaikan, maka pastilah kita perlu betulkan amalan niat kita. Kita perlu betulkan niat kita yang tersalah, yang tersasar itu pada 3 keadaan, 3 waktu: sebelum melakukan amalan, ketika ataupun sedang melakukan amalan tersebut, dan selepas selesai.
Mudah-mudahan dengan kita memperbetulkan istighfar, memohon ampun kepada Allah, maka amalan kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada juga berkenaan dengan niat tidak dapat mengubah keadaan maksiat. Sebenarnya niat itu tidak memberi kesan dan tidak dapat mengubah sama sekali akan hakikat sesuatu perbuatan buruk atau sesuatu maksiat. Jadi orang yang melakukan amalan yang buruk, yang bertentangan dengan syarak, yang haram lah, maka walaupun dia buat dengan amalan yang baik, tetap juga amal buruk itu takkan dikira baik. Yang biasa kita dengar apa? Niat ataupun matlamat. Matlamat tidak menghalalkan cara. Bermakna kalau matlamat itu matlamat yang baik, matlamat yang halal, tetapi dibuat dengan perkara, dengan cara yang hukumnya adalah haram di sisi syarak, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak boleh walaupun niat itu baik. Diberi contoh di sini, orang yang minum arak dengan niat untuk menguatkan badan. Niat untuk menguatkan badan. Jadi walaupun untuk kuatkan badan, dan dengan bila badan dah kuat boleh buat banyak kebaikan, maka tetap juga niat yang baik itu tidak dapat mengubah pengharaman ataupun keharaman perbuatan meminum arak tersebut. Tapi kalau dalam di zaman kita ni, ada jugalah yang memang ada satu minuman yang memang dia tak memabukkan, asalnya tak memabukkan, tetapi dari segi undang-undang salah. Jadi kalau memang ianya memang tidak memabukkan dan minuman yang biasa, maka tidaklah haram. Namun begitu, untuk ianya tidak boleh, kalau disalahgunakan, maka dia akan bagi kesan yang buruk juga. Sebab itu ditutup pintu-pintu keburukan tu. Sebab apa? Bila dah sampai kepada orang awam, orang kebanyakan, maka dikhawatiri jadi salah. Jadi dicampur pula dengan benda-benda yang lain, maka ia mungkin akan menyebabkan kemudaratan badan, maka ia haram juga. Contoh niat ini juga memperbetulkan niat seperti perintah yang harus, seperti perintah makan dan minum. Makan dan minum ini nampak sahaja seperti satu perbuatan ataupun amalan harian, keperluan badan. Kalau tak minum, tak boleh hidup, beberapa hari mati. Ataupun kalau tidak makan, seminggu, 2 minggu, badan akan sakit dan boleh mati. Namun begitu dengan makan dan minum yang harian ini pun, yang kita dan binatang pun sama-sama makan. Bahkan ada sebahagian makanan yang sama kita makan. Ada binatang makan tumbuh-tumbuhan, kita pun makan tumbuh-tumbuhan. Ada binatang makan buah, kita pun makan buah. Namun begitu dengan niat yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka dengan perbuatan yang harus itu pun akan menyebabkan seorang itu dapat pahala di sisi Allah, akan menyebabkan seseorang itu mendapat kemuliaan di sisi Allah. Contoh niat makan dan minum untuk supaya kita ada kekuatan untuk beribadah, ada kekuatan untuk mencari rezeki yang halal. Sama juga seperti berehat dan tidur. Contohnya tidur qailulah waktu siang. Tidur qailulah merupakan sunnah Rasulullah, iaitu tidur sebentar di waktu siang, di waktu tengah hari. Jadi tidur itu walaupun nampak macam sama macam orang lain, orang bukan Islam pun ada berehat juga, naps juga. Namun begitu, orang-orang yang berislam, yang beriman kepada Allah, tidur di waktu siang itu
berniat supaya memberikan kekuatan untuk dapat bangun malam, untuk dapat bangun solat malam, maka akan diberi pahala untuk tidur itu walaupun tidur. Begitu juga orang yang tidur. Kita yang tidur pada waktu malam, satu malam, satu hari sampai 4, 5, 6 jam. Jika tidur kita itu niat untuk berehat, untuk ikut perintah Allah Ta'ala, perintah Allah SWT, Allah Ta'ala jadikan malam untuk berehat. Dan juga kita niat tidur itu supaya sebagaimana baginda Nabi SAW tidur, maka kita pun tidur, kita pun berehat di waktu malam. Maka dengan tidur itu kita sebenarnya mentaati perintah Allah SWT, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan tidur itu kita ubah dengan cara sunnah Rasulullah. Contohnya sebelum tidur berwuduk, sebelum tidur baca surah Al-Mulk, kemudian sebelum tidur kita baca tasbih Fatimah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Dan kita tidur itu dalam keadaan memaafkan orang lain, dan banyak lagi lah amal sebelum tidur itu, adab-adab tidur dalam keadaan berwuduk dan sebagainya. Tidur dalam keadaan tidur, contohnya tidur mengiring di atas lambung, di atas lambung kanan, di atas bahagian kanan, dan dada menghadap kiblat. Maka dengan perbuatan kita ini dan dengan niat kita itu, maka keseluruhan tidur itu akan mendapat pahala, akan diberikan pahala oleh Allah SWT. Berbeza dengan tidur sahaja tanpa ada niat yang betul dan tanpa mengikuti adab dan cara yang betul. Maka kesimpulannya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, niat ini sangat penting. Dengan niat, amalan yang kecil pun menjadi besar, walaupun mengalihkan perkara yang akan memberikan kesusahan di tengah jalan. Itu pun salah satu cabang iman. Dan apabila dibuat semata-mata kerana Allah, maka amalan itu sangat besar nilainya di sisi Allah SWT. Namun begitu dengan niat yang salah, amalan yang memang besar, yang memang dibuat sebenarnya untuk mendapat redha Allah, namun itu pun tertolak dan akan mengakibatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada pengajian ataupun pada rakaman yang akan datang. Mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama supaya rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala kembali dibuka dan pengajian-pengajian agama dapat dijalankan. Yang pastinya, yang paling penting kita berdoa supaya perintah Allah SWT kembali semula dapat ditunaikan oleh orang-orang Islam, terutamanya solat Jumaat yang kini telah pun jauh daripada hati umat-umat Islam kerana keuzuran dan juga kerana darurat ini, kerana bala ini. Namun begitu kita berdoa kepada Allah supaya, dan kita berniat apabila ada peluang, kita kena ada niat yang betul. Di sebalik halangan, tidak boleh solat di masjid dan surau, khususnya di negeri kita. Di sebalik adanya kemudaratan itu, adanya kesusahan ini, kita berniat bahawa aku akan dengan segera mungkin apabila dibuka kembali rumah Allah, dibuka kembali masjid dan surau, akan kembali mengimarahkan rumah Allah. Dan jika ada peluang, ada dapat jemputan dan sebagainya, ataupun boleh diusahakan untuk pergi juga, maka janganlah ditinggalkan, khususnya solat Jumaat. Kita lihat ada berlaku, sehingga sepatutnya tak berlakulah di negara kita, tapi ada yang berlaku sehingga solat Jumaat tu di luar pagar.
sehingga solat Jumaat di luar pagar dan di atas tanah dan rumput, di atas jalan. Itu semua menunjukkan kesungguhan dan juga menunjukkan keinginan untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah lama tak dapat ditunaikan. Mudah-mudahan Allah Taala terima. Mudah-mudahan itu semua dikira di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai salah satu perjuangan di dalam menegakkan kalimah Allah, di dalam menegakkan perintah-perintah Allah seperti solat fardu Jumaat. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah, salah silap ataupun perkataan-perkataan yang salah yang tidak dapat difahami itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Astaghfirullahalazim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.